الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun, Ustaz Azbi, tuan rumah, anak-anak, tuan-tuan haji, sidang jemaah muslim dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala di atas kesempatan dan juga ruang kekuatan yang ada pada diri kita. Masih lagi kita berada di tempat yang baik ini pada niat kita untuk mencari kebaikan dan untuk mendapatkan kebaikan, kerana kebaikan itu amat-amat kita fahami sebagai keperluan kita pada hari di mana setiap makhluk berharapkan kepada kebaikan. Maka kebaikan yang diharapkan itu sudah tentu perlu dicari, perlu diusahakan. Maka di antara usaha itu adalah apa yang kita lakukan sekarang. Sebelum ini kita bincang bagaimana pentingnya penjagaan niat dan juga adab-adab ketika kita berada di tempat-tempat yang baik, khususnya pada urusan-urusan agama ni, tempat-tempat ibadah ni. Kerana salah satu daripada ikhtiar kita ialah untuk Allah Ta'ala terima kita sebagai orang-orang yang dipilih untuk diberikan anugerah ilmu, anugerah kefahaman, dan satu lagi yang disebut sebagai anugerah hikmah. Anugerah hikmah. Hikmah ni kita bincang dah sebelum ni tuan-tuan. Apa dia hikmah? Al-isabatu fil qawli wal fi'li, iaitulah perkataan yang padu, perbuatan yang padu, perkataan yang tepat, perbuatan yang tepat. Maka itu adalah hikmah. Maka kita bincang sebelum ni, hikmah adalah suatu anugerah Allah. Disebut dalam Quran, yu'til hikmata kama yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah yang sentiasa memberi hikmah kepada siapa yang dia pilih. Dan siapa yang diberikan anugerah hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Maka di antara usaha dan ikhtiar kita untuk mendapat hikmah itulah kita jaga apa yang disebut sebagai adab-adab, sebagaimana kita selalu sebut. Cuma satu perkara tuan-tuan yang perlu kita faham juga. Hikmah ni bukan syarat masuk syurga tuan-tuan. Bukan syarat mendapat redha Allah. Sebab ramai je orang-orang bukan Islam yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Quran tadi disebut wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kataan digunakan di situ khairan. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka Allah bagi dia khairan, kebaikan. Kebaikan ini tidak semestinya sesuatu yang bersifat iman. Contoh orang kafir. Banyak kali kita dengar mereka ni, dia punya bahasa percakapan mereka ni mantap, padu-padu. Kalau tuan-tuan selalu duk ikut dalam internet banyaklah anak-anak kita motivasi punya ayat, motivasi apa ni, quotes. Dia punya wisdom quotes, perkataan-perkataan yang berbentuk motivasi, berbentuk kebijaksanaan, yang banyak datang daripada orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam. Jadi itu adalah sebagai contoh hikmah, perkataan yang tepat, yang kata orang yang bila kita dengar, wah, luar biasa. Tetapi ingat, siapa yang dapat hikmah belum tentu dia ni benar di sisi Allah Ta'ala. Belum tentu menjadi syarat untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab tu digunakan perkataan khaira dalam bentuk yang luas. Diberikan kebaikan. Kebaikan ni Allah turut beri kepada orang-orang non-Muslim. Tapi yang kita perlukan bukan setakat kebaikan, hidayah. Walaupun mereka mendapat hikmah dalam bentuk motivasi dan juga wisdom sheet tadi, tapi belum tentu mereka
mendapat hidayah. Itulah yang berlaku kepada kebanyakan orang-orang kafir ini, terutama anak-anak kita yang belajar bidang pendidikan. Lagilah rapat, lagilah dekat mereka dengan apa yang disebut sebagai hikmah yang keluar daripada mulut orang-orang bukan Islam. Boleh faham tuan-tuan Jadi kita ambil pengajaran kat situlah. Walaupun kita mendapat anugerah Allah, perkataan yang padu, perbuatan yang bukan main lagi, melekat kepada orang, tapi belum tentu itu adalah lesen untuk syurga, untuk kelepasan pada kehidupan akhirat. Antara kata-kata yang disebut oleh Bill Gates, Bill Gates dia kata, kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, bukan salah kamu. It's not your fault if you born poorly. Bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Kamu comel ayat dia kan? Comel ayat cikgu Aku cikgu boleh reka, comel lagi. Kita kadang-kadang kita ambil contoh tu, kita reka pula cikgu. Kita reka pula. Kita ambil contoh. Comel ayat dia. Dan betul ayat dia tu. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, dalam keadaan tak ada apa-apa, dalam keadaan cacat, memang kita bukan salah kita, bukan kita minta lahir macam tu. Tapi kalau kita akhirkan kehidupan sebegitu, maknanya salah tu. Ada benda tak kena pada kita. Mati pun dalam keadaan miskin, ada benda tak kena tu. Comel perkataan tu tuan-tuan Okey, jadi itu sedikitlah peringatan pada apa yang kita bincang tentang hikmah. Hikmah. Dia suatu benda yang kita nak, tetapi ingat ia bukan syarat. Bila dapat benda tu, maka orang tu selamat di hadapan Allah Ta'ala. Mahalah yang kita faham, ia semakin besarlah tanggungjawab dan soal jawab di sisi Allah Ta'ala besok. Kemudian kita sambung tuan-tuan pada perbincangan kitab Tambil Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Masih kita melihat pada bab sifatin nar wa ahliha, bab pada menyatakan sifat api neraka Allah dan juga gambaran pada penghuni dalam neraka. Yang ini bab yang kita kata perkara asas. Kita sebagai mak ayah, antara benda yang kita nak kena ingat-ingatkan, hidup-hidupkan, segar-segarkan kepada anak-anak tanggungan kita. Urusan ni lah, urusan syurga neraka. Qum fa'anzir, bangkit kamu, jangan bermalas-malasan, jangan sentiasa berselimut, jangan tak tahu nak buat kerja apa. Allah suruh bangkit. Orang-orang yang Allah sifatkan sebagai sedang berselimut. Sedang berselimut ni maknanya gambaran kepada kemalasan, gambaran kepada kejahilan, tak tahu nak buat apa, selimut je kerja dia. Jadi Allah suruh bangkit untuk apa? Fa'anzir, beri penegasan, cerita tentang ancaman yang boleh mengangkat nilai diri manusia sebagai insan yang benar. Maka macam mana kita nak bawa inzar ini, peringatan ini? Iaitulah antaranya cerita tentang neraka wal'ayazabillah. Boleh faham tuan-tuan Maka ini antara usaha kita lah tuan-tuan Kita sambung lagi pada bacaan kitab. Maka surat 82, kalau salah betul kan Ustaz pada ayat apa bukalah tutup, betul Ustaz? Jawab Malik kat tengah tu kan, bukan tengah sangat pun, kat atas sikit. Maka surat 82. Jawab Malik, sungguh ngeri keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar badan dan daging mereka, kecuali muka dan hati mereka masih berkilauan iman. Muka disebabkan orang-orang ni masih lagi sujud pada Allah Ta'ala. Hati di sini jantung. Jantung masih lagi ada kalimah syahadah dalam hati, dalam jantung mereka. Jadi api neraka tak mamah habis tuan-tuan Ini merujuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diumban masuk neraka Jahannam, sebagaimana kita bincang sebelum ni. Kenapa umat Nabi masuk neraka juga? Bukankah mereka ni dah ada kalimah syahadah? Kerana masih ada lagi syarat-syarat lain, antaranya amal soleh, antaranya apa lagi? Iaitulah masalah hubungan sesama anak Adam tak dibereskan. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mengingatkan kita pada urusan muhasabah,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hendaklah kamu melakukan hisab pada diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Hendaklah kamu timbang diri kamu, amalan kamu sebelum kamu ditimbang. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hisab di situ? Nombor satu, iaitulah menilik dosa dan maksiat. Kalau ada, mesti bertaubat. Memang ada lah. Perkataan kalau ada tu tak betul lah. Memang kita ni selagi mana bernafas memang ada. Sebab kita faham lah, paling tidaknya maksiat tu berlaku bila kita lupa pada Allah Ta'ala, ghaflah pada mengingati Allah. Itu dosa kecil. Jadi apa yang patut dibuat? Muhasabah memerlukan kita bertaubat pada urusan dosa ni, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Cuma kita belajar bab dosa kecil ni senang nak hilang, sebagaimana senang dia berlaku, kan? Macam mana cara nak hilangkan dosa kecil? Kita laksanakan ibadah. Bila kita laksana ibadah, salah satu daripada maqasid ibadah ialah menghapuskan dosa. Tapi ingat, dosa kecil itu. Contoh, kita ambil wuduk. Kita tahu bagaimana ambilan wuduk itu pada hadis sahih menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada pada tubuh badan kita. Okey, solat begitu besar dia punya kepentingan solat. Seumpama mandi dalam air sungai 5 kali sehari semalam. Nanti kat belakang nanti kita bincang tentang taubat, fiqh taubat. Kemudian ibadah-ibadah lain lah. Ibadah zikir, ibadah Quran, ibadah senyum kat orang, ibadah idkhalus surur fi qalbil abdi, fi qalbil mu'min. Kita menggembirakan hati orang lain. Itu ibadah besar. Jadi ibadah-ibadah ini antara dia punya tujuannya ialah menggugurkan dosa. Tapi kena ingat, dosa apa? Dosa kecil. Adapun dosa besar, dia kena taubat nasuha. Kena taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha. Jadinya pada urusan muhasabah, taubat tak boleh ditinggalkan. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar dia suruh kita tilik pada urusan ibadah khusus, iaitulah kefarduan Allah Ta'ala pada kita, khususnya pada rukun Islam itulah. Jadi kalau ada kelompongan, kelemahan, kekurangan pada ibadah wajib, maka orang yang bermuhasabah dia akan cari jalan macam mana nak selesaikan. Maka ibadah wajib ni dia kena selesaikan menerusi ilmu. Menerusi ilmu. Lepas dapat ilmu, kena amal. Ataupun serentak dengan ilmu tu beramal. Okay, daripada amalan itulah dibawa kepada iman, kepada taqwa. Boleh faham Jadi duduk dalam konteks muhasabah tu juga adalah kita menilik kekurangan, kelemahan pada ibadah wajib. Itu antara hisab muhasabah. Yang ketiga yang disebut sebagai hisab muhasabah tadi, tuan-tuan, yang ketiga, kita melihat kezaliman kok ada yang kita buat, sama ada secara sengaja atau tak sengaja, pada sesama kita anak Adam. Sesama kita anak Adam. Sebab urusan kezaliman ini berat. Sebagaimana kita selalu sebut, ada di antara ulama yang meletakkan dosa kecil, dosa kita dengan Allah. Dosa besar, dosa kita sesama anak Adam. Ini mazhab Imam Sufyan As-Sawri. Aliran Sufyan As-Sawri kat tempat kita tak ada lah, tak pernah dengar lagi ada orang bermazhabkan ini. Tapi mazhabnya ada, tuan-tuan. Mazhab Imam Sufyan As-Sawri min kibari tabi'in lah, seorang ulama besar pada zaman tabi'in. Maka dia menyebut bahawa dosa tu ada dua. Yang pertama dosa besar, dosa kecil. Dosa besar apa? Dosa kita dengan Adam. Dosa kecil apa? Dosa kita dengan Allah. Kenapa dosa kita dengan Allah ni diletakkan dosa kecil? Sebab bila kita taubat, Allah terima taubat. Itu yang dijanjikan Allah dalam surah Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan dosa jami'an, kesemuanya, termasuk dosa syirik.
Yang dikatakan dosa syirik tidak diampunkan Allah adalah dosa syirik yang dibawa mati, yang tak ditaubatkan. Boleh faham tak ni? Kena clear kat situ tu. Kalau dosa syirik yang ditaubatkan tidak diterima oleh Allah, nescaya tak ada generasi sahabat. Sebab generasi sahabat itu berasal daripada generasi kumpulan manusia jahiliah yang melakukan syirik. Dalam riwayat sahabat ni kita duk baca Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa karramallahu wajhah? Pasal dia tak pernah letak dahi dia ke tanah depan berhala, tak pernah sujud pada berhala, tak pernah buat syirik. Faham orang lain ada sedikit sebanyak sejarah dia tunduk kepala pada berhala. Tapi kenapa dia orang ni kita beri doa ridwanullah alaihim ajma'in atau radhiyallahu anhu wa radwan? Kenapa? Kerana mereka bertaubat. Bagaimana cara mereka bertaubat? Iaitu menerima Islam. Bila menerima Islam, mereka bertaubat. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu menutup segala kejahatan yang mereka buat sebelum ini. Jadi dosa syirik diampunkan Allah dengan syarat ditaubat sebelum mati. Adapun yang tidak dimaafkan, kekal selamanya dalam neraka, itu yang tidak ditaubatkan. Itu yang kita baca dalam surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampun dosa orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu yang lain. Selain daripada itu, Allah ampunkan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Boleh faham tuan-tuan? Itu dosa besar pada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dosa kecil. Adapun dosa besar, dosa sama anak Adam. Kenapa dia katakan dosa besar? Sebab selagi mana anak Adam ni tak maafkan, maka selagi itu dosa ni tak lepas. Dia bawa sampai ke akhirat. Bila dia bawa akhirat, dia membahayakan bekalan EPF akhirat kita. Boleh faham ni? Tuan-tuan ni, bekalan EPF akhirat kita. Apa dia bekalan EPF akhirat kita? Pahala kita usahakan ketika dunia. Pahala-pahala ni duit akhirat, saham akhirat. Kita duk simpan. Tapi saham itu, duit itu akan hilang kalau dosa sesama anak Adam tak diselesaikan di dunia. Tuan-tuan, boleh faham tuan-tuan ni? Itu sebab Imam Sufyan Ats-Tsauri dia lain sikit. Dia bincang tentang besar dan kecil dosa. Kita ada seorang jemaah, dosa besar, dosa yang Allah Ta'ala nyatakan secara jelas dalam Quran ataupun hadis Nabi SAW sebut ijtanibus sab'al mubiqat, hendaklah kamu elak 7 perkara yang membinasakan agama kamu, syirik, apalagi makan harta anak yatim, riba, kan semua itulah kita duk bilang tu 7 perkara tu. Tapi dari sisi Sufyan Ats-Tsauri dia lain dilihat. Dari pandangan ulama tasawuf melihat dosa ni tak ada kecil besar, semua besar belaka. Pasal apa besar belaka? Sebab nisbah kita bermaksiat dengan Allah. Boleh fahami? Allah ni siapa? Zat wajibal wujud yang tidak patut dimaksiatkan. Tiba-tiba gamak manusia dibuat maksiat pada wajibal wujud tadi, maka dia sudah melakukan pencerobohan, pencabulan pada satu zat yang maha segala maha. Maka itu dosa besar. Itu pandangan golongan tasawuf. Tuan-tuan ni. Okey. Pandangan ahli maksiat pula tuan-tuan. Ahli hawa, ahli nafsu wal hawa, tak ada dosa. Semua on belaka. Semua beres. Mana ada dosa? Boleh buat belaka. Boleh faham, membujuk lalu melintas sapu. Itu kumpulan ahli nafsu dan hawa nafsu. Okey, jadi kat mana tadi? Tentang macam mana umat Muhammad ni boleh dihumban masuk ke dalam neraka juga, wal'ayazubillah. Jadi kita sambung lagi. Jibril berkata, bukalah tutup mereka supaya saya dapat melihat mereka. Tutup mereka sebab apa tuan-tuan? Sebab neraka ni ada penutup tuan-tuan. Neraka ni ada tutup. Alaihim muqsadah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun. Okey, alhaakumut takatsur apa? Alaihim naru muqsadah. Atau dalam surah
Surah apa ni? Alah, tak terlintas. La uqsimu bihadzal balad, surah Al-Balad tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narum muqsadah. Wal ladzina kafaru bi ayatina, adapun orang-orang yang kufur pada tanda-tanda kebesaran kami, mereka ini adalah golongan kiri. Ulaika ashabul maimanah, golongan kiri, ahli neraka. Alaihim narum muqsadah, mereka disediakan api yang bertutup rapat. Apa maksud bertutup rapat? Iaitulah neraka itu ditutup penutupnya supaya dia punya impak neraka tu sampai ke tahap maksimal. Dia punya kepanasan tu sampai berhabis-habisan. So umpama kita lah masak nasi mesti ada penutup kan. Kalau masak nasi tak ada penutup, boleh tak? Lepas dah kan? Boleh masak dah nasi? Saya tak tahu kan? Sebab tu akak mahir tu. Boleh lepas dah Ustazah? Wallahualam. Ingat waktu saya budak-budak dulu duk masak Maggi. Nak cepat masak, kita tutuplah kat atas tu. Rupa-rupanya itulah gambaran dalam neraka Allah, supaya penghuni-penghuninya merasai impak maksimal daripada azab yang disediakan. Sedangkan nilai azab tu pun dah tidak ada hitungan pada bahasa dan kefahaman kita manusia. Tazakkaru tu benar. Fa iza tazakkaru fa ma indallahi ashad. Kamu bercakaplah tentang neraka. Maka selagi mana ataupun setakat mana kamu mampu berbincang tentang neraka, hak di sisi Allah sebenar asyaddu, terlebih dahsyat. Terlebih dahsyat. Kita nak faham tentang neraka ni, kita pun panggillah orang-orang yang pandai bercakap, orang-orang yang faham dia lebih sikit, yang hikmah dia mantap sikit, tuan-tuan. Kita pun dengar dia punya syarahan, dia punya penerangan, dia punya perbandingan. Kita pun sampai seriau menggigil tu berbadan dek, kerana neraka tu nampak seolah-olah hidup depan mata kita sendiri. Itu pandainya orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala bagi bakat dan kemahiran untuk mereka menggambarkan tentang sesuatu yang bersifat teori. Tapi apakah gambaran itu benar? Jadi faham kita gambaran itu sebahagian daripada kebenaran. Hak sebenarnya tidak ada gambaran yang boleh menunjukkan gambaran sebenar dalam kehidupan dunia kita ni. Yang kita selalu sebut, tuan-tuan, masalah syurga neraka ni perkara ghaib, tetapi Allah Ta'ala permudahkan kita faham pada perkara ghaib ini. Sedangkan pada asal-asal urusan ghaib, dia bersifat tidak keruan, dia bersifat samar-samar, tak boleh nak dibayangkan. Itu asal pada perkara dan urusan ghaib, kan? Tetapi dalam masalah agama, bila dibawa perbincangan tentang ghaib, maka dia jadi mudah nak faham, tuan-tuan. Sebab apa? Pada contoh syurga neraka, nak faham tentang ghaibnya syurga, ghaibnya neraka, Allah Ta'ala permudahkan dengan cara diawalkan gambaran syurga menerusi nikmat dunia. Begitu juga diawalkan dahsyatnya neraka menerusi penderitaan dunia. Itu cara Allah nak dekatkan kita kepada apa yang sebenar disediakan Allah Ta'ala. Adapun zat Allah Ta'ala yang maha ghaib, ada ulama permudahkan urusan kita. Nak kenal Allah, kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, Allah adalah songsangan diri kita. Jadi senang, tuan-tuan. Asal-asal payah kita ni nak meneka Allah lagu mana. Allah macam mana? Sampai orang Hindu sampai dia jelmakan dia punya patung. Kalau kita tanya dia orang dan perbincangan tentang agama Hindu, itulah sebab kenapa mereka gambarkan patung secara nampak depan mata. Itu disebut sebagai maya.
Maya. Mereka mayakan arca-arca, patung-patung dalam bentuk arca-arca. Kenapa? Sebab jawapan mereka nak senangkan anak cucu mereka kenal Tuhan. Nak senangkan kenal Tuhan. Tuhan Brahman. Macam mana Tuhan Brahman? Oh, Tuhan Brahman jelma pada Tuhan Brahma, Siva dan Vishnu. Macam mana pula Siva Vishnu? Dia tumbuhkan dalam bentuk patung-patung tadi. Tapi kita tidak. Kita senang aja. Nak faham tentang Allah, nak bayangkan tentang Allah, nak bayang tentang Allah, setiap bayangan dalam akal kita itu semua bukan Allah. Allah ni apa? Hak tak ada bayangan, hak tak dapat bayangannya melekat pada otak kita, pada minda kita. Jadi senang, asal-asal susah, tiba-tiba jadi senang. Dia faham lukis Tuhan kamu Allah. Kita pun bawa lukisan kosong. Mana Allah? Tak boleh lukis. Jadi senang tu tahu orang lain bukan main lagi susah nak lukis Tuhan ni. Dah. Kita jadi senang. Kosong. Tak dapat bayangan gambaran. Itu perkara ghaib dalam agama. Dan yang keduanya tuan-tuan, perkara ghaib menjadi asas kekuatan prinsip akidah dalam Islam ini juga dia menjadi simpulan akidah dalam diri kita apabila kita melihat kepada bukti-bukti, antaranya ialah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah bukti yang nyata yang menunjukkan bahawa urusan ghaib ini ada. Menerusi perjalanan Nabi SAW, berjumpa dengan ghaib yang ada. Jumpa dengan Allah, jumpa dengan malaikat, jumpa dengan hari akhirat, jumpa dengan qada dan qadar, jumpa dengan nabi-nabi, jumpa dengan kitab semua. Jadi itu semua tu adalah perkara ghaib yang sudah ditunjukkan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, Malik menyuruh Zabaniyah membuka tutup. Zabaniyah ni pengawal neraka. Ada sebahagian ulama kata pengawal neraka ni 19 orang. Alaiha 19. Dan ketika mereka melihat Jibril, mereka itu Zabaniyah, mereka mengerti bahawa ini bukan malaikat bahagian menyeksa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab biasanya fizikal orang ni dia refleks pada tugas. Boleh faham tuan-tuan? Fizikal kita, penampilan kita, our appearance, orang putih kata tak? Reflected tu our task, our duty. Dia berkait dengan tugasan kita. Kalau orang tu jadi cikgu, biasanya dia punya fizikal dia lembut-lembut sikit cikgu. Dah, betul ke cikgu ke zaman ni keras? Tengok ustaz kita lah lembut-lembut je. Tapi kalau orang tu jenis kerjanya langsung, minta maaf tuan-tuan kerja berpanas 24 jam, berhujan 24 jam, maka dia punya luaran gambaran dia tu akan kita kata terkesan dengan perkara tu. Jadi samalah malaikat-malaikat neraka ni bengi-bengi, alaiha ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahu wa hum yaf'alun. Ghilaz, keras hati, shidad, bengis, tegas. Tuan-tuan itu malaikat. Saya ingat kat mana saya cerita tuan-tuan, ada pengalaman pergi ke balai polis Dangwangi KL tuan-tuan, buat laporan. Ada sekali tu accident waktu di lembah pantai tuan-tuan, buat laporan sana. Jadi first time sampai di tempat parking tu, kita jumpalah cik abang kita, nak tanya kat mana tempat yang patut kita tuju kan. Dia balas dengan jerekah tuan-tuan. Dia jerekah, aku tak reti nak ulang balik macam mana. Dengan beliak mata, dengan pengih muka. Lepas tu baru saya faham, ya Allah, betul lah orang ni dia sesuai dengan posisi masing-masing, dengan tugasan dia masing-masing. Bukan semua orang kita bayangkan macam kita, bukan semua orang macam yang kita bayangkan. Rupanya dia punya tugas ada kaitan dengan dia punya reaksi dan fizikal. Mungkin samalah bila pergi kepada neraka, sudah tentu gambaran dalam neraka ni dahsyat, menakutkan, keras. Tuan-tuan orang kata kurang ajar, biadab, perkataan yang keluar, tindakan-tindakan yang keluar, biadab. Itu semua gambaran pada neraka. Siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu? Jawab Malik, itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka serentak menjerit. Mereka di sini ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang diseksa dalam neraka Jahannam. Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritakan bahawa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya. Ni tuan-tuan dan beritakan kepadanya keadaan kami. Ini benda hak kita duk serayang buruk tuan-tuan iaitulah masalah maksiat. Dan kita faham nak masuk neraka tidak semestinya maksiat besar. Boleh faham tuan-tuan? Begitulah keadaan sebaliknya. Nak masuk syurga tidak semestinya pahala besar. Ada kata-kata yang padulah, hikmah, kata-kata hikmah. Dia sebut macam mana tuan-tuan? Dia kata dalam neraka tidak semua orang jahat. Dalam syurga tidak semua orang baik. Kita dengar apa? Pelik dengar. Dia buat penerangan sikit. Dalam neraka tidak semua orang jahat kerana ada orang baik yang ria. Faham tak? Dalam syurga tidak semua orang baik sebab ada orang jahat yang bertaubat. Oh, lagu tu faham lagi tu. Jadi Nabi SAW dalam malam Isra Mi'raj, Nabi sebut, aku memandang kepada syurga, ittala'tu ilal jannah, aku pandang pada syurga, aku dapati dalam syurga ada orang yang masuk dalam syurga dek kerana kebaikan yang kecil, yang simple. Apa kebaikan tu? Hadis sahih. Apa kebaikan tu ingat tak? Matan hadis tu. Iaitulah mereka buang suatu yang menghalang di jalan raya. Itu satu benda yang kita anggap simple sangat. Buang plastik, buang sampah. Bukan lagi kalau buang durian. Haji Mat suruh saya parking sini sebab dia kata sini tak ada batu tajam. Tempat dia ambil tu batu tajam. Tak apalah kalau pecah tayar dia kata. Masya Allah, luar biasa Haji Mat nak ceritanya tidak semua pahala besar-besar masuk dalam syurga. Kita nak sebut tuan-tuan, bab pahala amal soleh ni memang kita nak. Kita diajar syarat nak masuk syurga dua benda. Amal soleh, iman. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu syarat dia tuan-tuan. Akhir surah Al-Kahfi. Tapi secara lebih dalam, tidak semestinya tak ada pahala tak masuk. Sebab ia semua adalah istilah anak-anak kita prerogatif Allah. Prerogatif ni maknanya hak keistimewaan yang Allah miliki. Boleh faham tuan-tuan? Walaupun orang tu tak ada pahala, tapi dia Allah, dia nak lepaskan juga, dia boleh buat, dia Allah. Sebab itu dalam hadis sahih Nabi SAW sebut tidak memasukkan seorang kamu dalam syurga oleh amalan dia. La yudkhulu ahadakumul jannah amalu. Boleh faham tuan-tuan? Habis apa yang masukkan? Rahmat. Tapi faham betul-betul hadis ni tuan-tuan. Jangan pula bila kita faham hadis ni, tak payah beramal pun tak apa. Janji dapat rahmat Allah Ta'ala. Loh, nak dapat rahmat Allah kena beramal. Nak dapat rahmat Allah. Ini tak dapat rahmat Allah. Apa ni tak beramal nak dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ni simpati, kasih sayang, asyik Allah pada kita, melekat Allah pada kita, itu rahmat. Macam saya dengan urusan pelajar di UNICEF tuan-tuan pelajar-pelajar kita ni siap kali ambil subjek siap semester, dia ada dia punya laluan akademik dia tu. Antaranya dia kena siapkan urusan-urusan sekian dengan markah sekian-sekian. Dah. Kalau dia buat dengan baik, maka tak ada sebab dia boleh gagal. Kan? Assignment 30 markah, katakan pembentangan assignment 10 markah, ujian kuis 10 markah, dah 50 dah. Kemudian final exam 50, semua sekali 100 markah. Bila budak ni ikut sungguh apa yang diaturkan itu, dia dapat markah. Tak ada sebab dia gagal lah. Sama ada markah dia 80, 70, itu cerita lain lah. Tapi dia dah ikut dia punya aliran, maka tak ada sebab dia gagal. Tapi apa jadi kalau budak tu tak dapat rahmat daripada bisyarah? Apa maksud tak dapat rahmat?
Kelas dia boikot, tak datang kelas. Sedangkan kelas tak ada dalam peraturan tu. Kelas tak datang, jumpa dengan pensyarah, bertembung, dia jadi bertukar. Siapa pensyarah, siapa belajar. Dah, anak akhir zaman ni kan adab ni tak ada. Dah, kadang kita pula beri salam kat dia. Dia buat ada aja. Yalah, kita datang kelas ada setengah pensyarah tu bawa motor. Laju datang kelas ni Mercedes. Ada satu pelajar tu bawa Mercedes, saya tak pernah tengok kereta tu Haji. Cakun lah saya, cerita dia cakun saya ni. Tapi nak cerita ni Mercedes tu, ya Allah, tak pernah tengok. Membayangkan kaya dia, budak perempuan. Tapi nasib baik dia baik Ustaz. Masuk baik tu dia follow lah kelas-kelas kita, Quran, subjek Quran, dia follow subjek Islamic study dia ambil. Baiklah, saya maksudkan ni budak ni dia pergi kepada Islamic study tadi. Tapi nak cerita ada di antara pelajar kita ni begitu. Dari sudut dekat dengan hati pensyarah tak dapat. Tapi dari sudut aliran pemarkahan tu dia buat belaka. Macam mana tu? Apakah pensyarah? Tak ada kita kata apa? Tak ada ruang untuk beri didikan pengajaran dia dari aspek-aspek adab tadilah. Kerana dia ni memang ikut flow tadi. Sudah tentu di situ ada dia punya kita kata apa? Ruang-ruang yang boleh kita ambil sebagai apa? Sebagai pengajaran kepada anak ni. Walaupun dia dari sudut akademik memang tip-top, tapi dari sudut adab, dari sudut dekat jinak hati dia dengan pensyarah tak berlaku. Maka sudah tentu ada pensyarah-pensyarah yang akan sama ada buat keputusan untuk cemerlangkan dia ataupun tidak. Boleh faham tak? Jadi kita dengan Allah pun sama. Dari sudut ibadah buat, tapi dekat hati kita dengan Allah, rapat Allah dengan kita tak berlaku. Maka kat situ tak dapat rahmat Allah Ta'ala. So itu ketika beribadah ni ada nilai-nilai adab yang kita kena jaga, nilai-nilai akhlak yang kita pelihara. Contoh solat kita, nilai akhlak dalam solat kita duduk pada apa? Khusyuk, tadarruk, rasa rendah diri, ketundukan diri, rasa hina diri, tazallul, rasa ta'azzum kita mengagungkan Allah. Itu adalah aspek-aspek adab dalaman yang kita boleh tarik rahmat Allah kepada kita. Maka itulah antara perkara yang menyelamatkan kita di akhirat. Sebab itu kena faham kedudukan hadis tadi dengan baik. Hadis bahawa seorang itu tidak masuk syurga dengan amal dia, sebaliknya dengan rahmat Allah Ta'ala. Maksud rahmat di situ belas kasihan Allah sebagai pemutus kepada keputusan sama ada syurga atau tidak. Tuan-tuan nak datang ke rumah saya buat majlis besar, maka saya edarkan kad pada tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kad tu. Siapa tak ada kad, minta maaf. Siapa ada kad, silakan. Tapi bila datang ke depan rumah saya tengok yang bawa kad tu orang yang jauh dengan hati saya. Dia datang ni pun masa tahu rumah aku ni ada apa? Ada apa lagi? Lamp shine. Dah, hari ni aku buat macam-macam lamp hari ni. Dia datang tu. Tapi dia ni tak tahu. Jadi tapi dia bawa syarat dia tu, dia bawa kad tu. Apakah saya tak ada kuasa nak suruh dia keluar? Sebab dia bawa kad. Syarat nak masuk rumah saya kena ada kad. Tapi kalau macam tu, di mana kuasa saya sebagai tuan rumah, sebagai tuan majlis? Boleh faham tu? Maka di situlah kena ada kita faham keselarasan syarat bawa kad dengan hak prerogatif tuan rumah, hak keistimewaan mutlak yang dimiliki oleh tuan rumah. Ya, itulah apa-apa hal pun nak masuk rumah saya kena izin saya, kena dapat restu dan redha saya. Walaupun kamu bawa kad, tapi tidak semestinya bawa kad boleh masuk, dan tidak semestinya tak ada kad tak boleh masuk. Sebab ada di antara yang datang tu, ya Allah Haji, nasib baik Haji datang, alhamdulillah, rasa seronok saya tengok Haji datang. Tapi Ustaz, saya tak ada kad, saya tak dapat.
Tapi dia dekat dengan saya, maka saya mesti dekat juga walaupun tak dapat kad. Itulah kita nak faham tentang kedudukan rahmat Allah dengan amal ibadah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi jangan pula kalau macam tu tak apalah, duk geletek Allah pada rahmat je lah, kita duk cari jalan macam mana nak dapat rahmat. Jangan tuan-tuan, betul lah ada dia punya kelonggaran dan keistimewaan sebegitu, tapi ini adalah perkara yang kita sebut sebagai perkara rare, perkara qadiyatun nadirah, perkara yang janggal. Yang tak janggalnya nak masuk syurga amal soleh, itu tak janggal. Yang janggal tak ada amal soleh boleh masuk syurga, itu janggal. Tapi Allah boleh buat sebab dia Allah. Boleh faham jadi kita sebagai orang awam ni, kita beramal dengan kaedah yang jelas. Kaedah yang jelas, beramal. Carilah jalan pada masa yang ada ini untuk kita menyiapkan diri bagi melayakkan masuk redha Allah Ta'ala tadi. Dan ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka serentak menjerit, "Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW dan beritakan bahawa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya, dan beritakan kepadanya keadaan kami." Maka kembalilah Jibril menghadap kepada Allah Ta'ala lalu ditanya, "Bagaimana kamu melihat umat Muhammad?" Jawabnya, "Ya Tuhan, alangkah buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Sekali lagi kita faham tuan-tuan, Allah tanya ni bukan dia tak tahu, tapi tanya Allah, antara dia punya hikmahnya ialah Allah menghormati tugasan Jibril. Boleh faham tuan-tuan? Jibril dah diberikan assignment, tugas untuk buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Jadi bila saja ditugaskan, kita sebagai bos, kita hormat tugas yang dia buat, walaupun sebenarnya kita lebih tahu apa yang berlaku. Boleh faham tuan-tuan? Ini sistem organisasi. Ini sistem organisasi. Yang keduanya, sebagai Tuhan tanya tu bukan tanya nak dapat jawapan, tapi kalau dalam urusan kita ala wajhi al-uns, pada urusan nak menjinakkan hati, nak mendatangkan satu kemesraan. Macam kita dengan anak kecil, kita tengok dia makan, kita kata, "Oi, makan apa tu?" Padahal kita tengok dah duduk jilat aiskrim tu. Tanya lagi, sebaik budak tu tak pandai jawab, "Makan aiskrim lah." Ditambah sekali lagi, bodoh. Sebaik tahu kematangan dia kan. Kita tanya tu bukan nak tahu jawapan, tapi kita tanya kerana nak berjinak hati, nak mesra. Boleh faham tuan-tuan? Nak merapatkan anak-anak dengan kita. Bagi itu antara hikmah yang kita faham pada urusan antara Allah Ta'ala dengan makhluk ni tuan-tuan ni. Sebab ada orang duk cari salah kan, maka dia lihat dialog sebegini, nampak macam Allah ni tak reti apa, nak jadi Tuhan lagu mana, dia menanya macam-macam. Jawabnya, "Ya Tuhan, alangkah buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Lalu bertanya, "Apakah mereka minta apa-apa kepadamu?" Jawabnya, "Ya, mereka minta disampaikan salam mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritakan kepadanya keadaan mereka." Maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan semua pesanan itu kepada Nabi SAW yang tinggal dalam kemah dari permata yang putih, mempunyai 4,000 pintu, tiap pintu 2 daun pintu dari emas. Maka berkata Jibril, jadi ini tempat kediaman Nabi SAW dalam syurga, itu disebut sebagai makanul mahmudah wa ba'athul maqamal mahmudah alladhi wa'addah. Dalam doa kita nak baca pada akhir azan tu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Allah sekali tu wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'addah, dan kamu bangkitkan dia pada kedudukan tempat yang terpuji sebagaimana kamu janjikan. Maka di antara tafsiran kat situ ialah bagaimana Allah Ta'ala menyediakan satu tempat yang begitu istimewa yang tidak dapat dicapai oleh mana-mana makhluk lain dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi ini gambaran dia tuan-tuan. Kemah dari permata yang putih, mempunyai 4,000 pintu, tiap pintu 2 daun pintu dari emas.
Maka berkata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, saya datang kepadamu dari rombongan orang-orang yang derhaka dari kalangan umatmu, yang masih terseksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahawa keadaan mereka sangat buruk dan sangat sempit tempat mereka. Maka pergilah Nabi SAW ke bawah arasy dan bersujud serta memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah menyuruh Nabi, angkatlah kepalamu dan mintalah, nescaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu, pasti akan diterima. Maka Nabi SAW bersabda, ya Tuhan, orang-orang yang derhaka dari kalangan umatku telah terlaksana pada mereka hukumanmu dan balasanmu. Maka Nabi responlah, ya Allah, aku teringat kepada umat aku yang sedang sedang berada dalam neraka sekarang, ya Allah. Kamu telah pun melaksanakan hukuman kamu pada mereka. Kamu sudah melaksanakan janji-janji kamu bahawa setiap orang yang kamu nak seksa, kamu seksa, dan mereka sudah diseksa dalam neraka. Ini yang diadu oleh Nabi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Maka terimalah syafaatku. Nabi SAW mohon Allah izinkan Nabi memberi syafaat kepada mereka. Sebab itu di antara syafaat Nabi SAW kepada kita sekalian ni, syafaat apa tuan-tuan? Syafaat mengeluarkan orang yang dah duduk dalam neraka masuk syurga. Syafaat masuk syurga tanpa hisab. Syafaat mengangkat kedudukan dalam syurga ke tempat yang lebih baik. Syafaat mengeluarkan orang yang sepatutnya nama dah duduk dalam penghuni neraka, tiba-tiba tak masuk neraka, di-divert masuk syurga. Kemudian syafaat dah masuk neraka, dikeluar pula pergi ke syurga. Apa lagi nak? Kalau ikut Imam Al-Qurtubi, ditambah satu lagi syafaat yang kelima, syafaat Nabi kepada bapanya, itulah Abu Talib. Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Jadi apa lagi nak? Ini nak cerita syafaat. Sekali lagi, kita nak faham tentang syafaat ni, kena faham tentang hak keistimewaan Allah, prerogatif Allah tadi. Okey, syafaat Allah janjikan untuk orang-orang ataupun makhluk-makhluk tertentu bawa syafaat untuk bantu orang lain. Antaranya Nabi dengan umatnya. Nabi dengan umatnya. Nabi diberikan hak untuk memberi bantuan kepada kita sekalian umat, ataupun syafaat dari amalan kita, atau syafaat daripada mak ayah kita, rakan taulan kita, alim ulama kita. Itu antara syafaat-syafaat yang disediakan, atau syafaat daripada malaikat kepada kita. Tapi tuan-tuan, tapinya ada. Tapi kesemua syafaat itu dia mesti dengan izin Allah Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mana ada sesiapa yang boleh beri syafaat kepada orang lain di sisi Allah melainkan sesudah Allah beri keizinan. Maknanya nak dapat syafaat itu mesti dengan izin Allah. Maknanya apa yang kita faham tuan-tuan? Kita faham kita sebagai orang-orang yang perlu sangat pada syafaat. Kita nampak Nabi kita sebagai pemberi syafaat, amalan kita, rakan taulan, alim ulama kita, para malaikat sebagai asas kepada syafaat. Tapi jangan lupa, segala syafaat yang ada tu dia mesti berkait dengan Allah Ta'ala. Boleh faham tuan? Mesti bersangkut, dikaitkan dengan Allah. Kalau kita duk nampak hak ni saja, kita putuskan hubungan atau hubungan dengan Allah tak comel, maknanya tak ke mana lah. Tuhan mana hak izinkan syafaat itu diberi kepada orang hak dia menyampah? Boleh faham tuan-tuan ni? Apa-apa hal pun Allah Ta'ala nombor satu. Jangan putuskan hubungan. Jangan lupa. Ini kekuatan syafaat. Yang kedua tuan-tuan, bila dah kita faham lagu tu, maka kita jaga hubungan kita dengan asas-asas syafaat tadi, dengan lubang-lubang syafaat tadi. Antaranya dengan Nabi. Kita dengan Nabi, jangan sampai kita bermusuh dengan Nabi. Macam mana dikatakan bermusuh dengan Nabi? Tidak beramal dengan sunnah Nabi, malah menentang sunnah Nabi, tak setuju dengan sunnah Nabi.
lupakan Nabi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dengan perkataan-perkataan selawat dan sebagainya. Okey? Ini maknanya kita tidak meraihkan akses syafaat pada kita. Mana ada tuan-tuan orang yang tidak berhajat dengan syafaat pada urusan guru dengan pelajar. Walaupun ada sistem tuan-tuan, ada sistem pendidikan tadi nak dapat markah tinggi begini, tapi sebenarnya terutama sekali dalam dunia akademik di peringkat universiti ni tuan-tuan, kita semua tahu bahawa pensyarah tu sendiri banyak mempunyai keistimewaan yang banyak untuk membantu pelajar ni. Malah ada di antara pelajar yang tak lulus pun dari sudut akademik, tapi pensyarah ada penilaian lain terhadap pensyarah itu, maka diluluskan juga. Kenapa dia tak lulus? Memang dia tak boleh ikut dia punya laluan akademik tadi. Kenapa dia tak boleh ikut? Sebab dia sakit. Sebab dia ni terpaksa tanggung keluarga dia, mak ayah dia kena musibah saat exam dilakukan. Jadi pertimbangan itu menyebabkan pensyarah-pensyarah ni ada dia punya keistimewaan syafaat yang diberikan kepada pelajar-pelajar. Maka samalah kita dengan urusan agama. Boleh faham tuan-tuan? Saya buat bayangan begini tuan-tuan. Pentingnya kita dengan Nabi SAW ni tak boleh nak berlepas diri. Okey? Tak boleh nak berlepas diri. Sebagaimana kita mengharapkan bantuan mutawif ketika kita laksanakan haji dan umrah. Tuan-tuan, mutawif tu penting untuk menyempurnakan laluan ibadah kita. Sebab itu kita bayar lebih kan pada agensi umrah kan. Kalau ada kawan-kawan kita beritahu, Ustaz kalau pergi senangnya, pergi sendiri je Ustaz, tak payah ikut agensi, dia kata. Pasal apa pula? Pasal Ustaz tahu apa yang patut dibuat. Ustaz sediakan tambang, pergi dan balik je. Amboi, senang dia dengar. Pasal apa? Hak sebenar mahal Ustaz. Kita duk bayar mutawif, duk bayar benda-benda hak sebenarnya tak termasuk dalam perkara-perkara wajib ni. Tapi kita faham memanglah itulah dia punya kos melepas. Tapi kepentingan kedudukan mutawif tu sebagai orang yang melecehkan urusan ibadah kita, membantu penyempurnaan ibadah, tak boleh ditinggalkan kecuali kalau memanglah dia tu mantap betul-betul lah tuan-tuan. Jadi kita cerita secara umum. Maka itulah gambaran kita dengan urusan agama. Perjalanan kita ni baru nak bermula selepas daripada kita mati. Bila mati saja itu perjalanan akhirat kita baru bermula. Lepas ni barzah, lepas barzah mahsyar, lepas mahsyar pula mizan, lepas mizan pula ni siratal mustaqim baru masuk. Selagi mana kita tak melangkah masuk dalam syurga, selagi itu kita berhajat kepada bantuan. Dan selagi itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Selagi mana umat dia tak masuk dalam syurga. Bayangkan dalam kes ni dah masuk neraka dah, tapi Nabi masih berikhtiar macam mana nak memunggah dalam neraka masuk syurga. Kesudahan kerja Nabi ni apabila umat dia masuk syurga, itu penyudah dia. Jadi kat sinilah kita faham tentang kepentingan sangat-sangat kita mendapat syafaat Nabi. Kalau nak dapat syafaat Nabi, apa yang patut kita buat? Kita sebut tadi, jangan pernah kita abaikan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sehingga kan pentingnya selawat, dia menjadi rukun solat. Sebab tu betapa malangnya manusia tak semayang. Nak kata apa lagi pada orang? Baik keruk, kita sedar ke tidak, kita setuju ke tidak, bila kita semayang, kita dah dilatih dengan Allahumma salli ala Muhammad, rukun qawli dalam tahiyat akhir. Kami di Unisel ni ada subjek tasawur Islam. Dalam pemarkah anak-anak ni, ada di antara kita buat syarat, mereka mesti tunjuk praktikal ibadah solat subuh. Saja kita nak tengok anak-anak kita ni. Anak-anak ambil subjek ni umur 18-19 tahun. Ada yang umur 25 pun ada. Nak ambil diploma tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan nak cakap, tuan-tuan, kita bincang secara ilmu kat sini. Turun terang cakap, bila kita tengok anak-anak kita semayang, memang kesian. Umur 18, 19, umur sampai 25 tuan-tuan. Tapi nak cari seorang yang perfect 100% sebagaimana kita faham lah,
Kita pun faham bukan semua, bukan perfect. Cuma kita nak tengok dia comel sebagaimana hak kita faham pada kefahaman kita. Nak cari 5% tak ada tu. Ya, teruk sangat. Antara kesalahannya pada takbiratul ihram lah. Allahu Akbar. Selalu kita dah cukup. Allahu Akbar mana apa tuan-tuan? Allah gendang, Allah segendang. Oh ya Allah, dia bergelar Allah dengan gendang. Itu tu kalau tak dibuat suatu, dia akan bawa ilmu tu sampai kedua tu. Umur dia 18, dia akan beramal dengan macam tu sampai umur 68, umur 78. Bayangkan tu, kalau ilmu salah tak diperbetulkan. Allah, oh Allah, Allah, Allah ni huruf apa bunyi O? Hamzah di situ hamzah wasal. Kita pinjam sekejap bagi atas. Hamzah di atas bunyi tapi keluar pada mulut dia O. Itu Allah saja. Jadi kalau belajar dalam kitab Nihayatul Musalli, tak boleh bercerai antara Allah dengan Akbar tu. Tak boleh Allah Akbar. Kena rapat terus. Nah, itu pada Allah saja. Kemudian banyak salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita malah tuan-tuan guru-guru kita pun banyak. Saya dulu pegang pra sekolah lama juga. Tadi pasti wilayah tu saya pegang lama juga. Saya selalu buat checking pada ustazah-ustazah kita ni, antaranya bacaan syahadah, tasyahud. Tak lepas. Asyhadu dia aja. Asyhadu. Bukan asyhadu. Ha kamu tinggal. Bila tinggal ha, makna lain tu. Asyhadu Allah, sedahsyat-dahsyat. Asyhadu tu sedahsyat-dahsyat, seteruk-teruk, sebahaya-bahaya. Patutnya ha. Lepas tu benda-benda simple macam tu, dia agak simple. Tapi kan bahasa Arab tu kita orang Melayu. Jadi mulut kita, lidah kita ni mudah sangat tergelincir. Sebab itu bukan bahasa kita. Di situlah pentingnya tuan-tuan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, pengajaran, peringatan sesama kita, supaya kita boleh baiki ibadah-ibadah anak-anak kita ni, khususnya pada masa yang sama ibadah kita lah. Tapi ini hak kita bincang ni rukun qauli dan juga rukun fi'li. Kalau tengok rukuk tak betul, tengok iktidal tak betul, kita usik lah ni. Nampak macam ada tak kena sikit, boleh baiki sikit tak? Boleh lah, kita tegur. Kalau pergi rukun qauli tu, siapa nak tegur? Rukun qalbi itu nak tegur macam mana tuan-tuan? Rukun qalbi, rukun yang melibatkan niat, iaitulah ketika berniat nak tahu ada ke tidak dia punya lillahi ta'ala, ikhlas dalam niat, ada ke tidak? Itulah ke mana? Siapa nak baiki? Tok imam besar mana boleh beri nasihat? Sebab benda tu benda dalaman diri. Tertib, urusan tertib, rukun qalbi tuan-tuan. Yang tu nak kena faham menerusi kita sendiri berdasarkan ilmu dan pengajian. Allahu Akbar. Orang lain ni ada nak belajar buat semayang, tak komersial langsung dia kata. Tak komersial, tak ada keuntungan. Allahu Akbar. Sedangkan itulah dia syarat nak lepas dengan Allah Ta'ala. Ni kita nak puasa ni kan, puasa 30 hari tuan-tuan. Masing-masing kita ni jalan ala Spiderman belaka lepas ni. Lembek Spiderman tu gambaran orang puasa tu, rakyat kan. Tapi tuan-tuan, puasa penat kita tu, tahajud, qiyamul lail penat kita tuan-tuan, tarawih waktu malam, kemudian infak fi sabilillah pula, berjeluk kita bulan puasa, semuanya tak ada nilai kalau semayang tak lepas. Dia faham tak ni? Kalau semayang tak lepas. Soalan balik, semua ketaatan dan kepenatan kita bulan puasa, package bulan puasa tu, semua tak ada nilai kalau semayang tidak sempurna. Sebab itu syarat dia. Hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bi yawmal hisab yawmal qiyamah as-salat. Fa in salat sa'iru amali, wa la in fasadat fasada sa'iru amali. Dan solat ni pula tak akan sempurna selesai kalau wuduk tidak selesai. Dia faham tak?
Kalau wuduk ni tak betul. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kat situ kefahaman kita bahawa urusan agama ni mesti dihidupkan sepanjang masa. Jangan kita rasa kita dah cukup dan juga perlu berhenti daripada belajar dan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, tuan-tuan. Itu yang kita cuba ingatkan. Jadi bagaimana nak dapat syafaat Nabi SAW? Iaitulah dengan cara kita merapati Nabi SAW serapat-rapatnya. Tuan-tuan ni, dengan kita berselawat, ikut amalan sunnah Nabi SAW, sentiasa doakan dengan Nabi SAW. Sebab tu comel lah ibadah yang Allah Ta'ala dah disiplin kepada kita, iaitulah Nabi itu sentiasa dimasukkan dalam ibadah solat kita. Satu, Nabi juga dimasukkan dalam ibadah doa kita. Ingat tak tuan-tuan ni? Kat mana kita baca Nabi pada ibadah doa? Iaitulah adab berdoa. Mula-mula mesti Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian selawat. Itu adab berdoa. Okay? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sedangkan doa tu kita nak mengadu kat Tuhan, aku ni banyak benda kurang, banyak benda nak minta. Tapi sebelum kamu minta apa yang kamu nampak kurang, kamu mesti Alhamdulillah dulu. Sebab kamu nampak benda yang kamu kurang, benda yang kamu lebih dah sempurna, dah mantap, dah banyak tu, tu lagu mana? Tak nak Alhamdulillah ke? Maka disiplin agama pada kita. Sebelum minta benda yang kita nampak kurang, kita puji Allah pada benda yang dia beri pada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, macam-macam versi lah. Yang penting selawat pada Nabi SAW. Itu antara didikan. Comel lah apa yang kita buat. Follow agama, tuan-tuan. Follow agama, ikut agama, insya-Allah kita dibantu kat situ. Nanti panjang umur kita sambung pada apa? Kasihnya Nabi pada kita, tuan-tuan. Ada kita cari dia punya sedikit perbincangan, tapi dah masa dah sampai ke 10 dah, tuan-tuan. Perbincangan ni panjang juga. Min suwari hubbin Nabi SAW li ummati, sebahagian daripada gambaran cinta sayang Nabi kepada kita sekalian. Cinta sayang Nabi kepada kita sekalian. InsyaAllah panjang umur, ada izin daripada Allah Ta'ala, kita bincang pada pertemuan akan datang lah, dengan izin daripada Allah Ta'ala. Kalau ada rezeki tu Ustaz, sebelum Ramadan kan, kita jumpa 2 minggu ni kan, sebelum Ramadan kan, minggu akhir. InsyaAllah panjang umur, ada keizinan Allah, kita setakat ni saja kita berhenti. Tak ada tadi berhenti. Allah berfirman, aku terima syafaatmu terhadap mereka. Kat situ kita berhenti situ. Ada apa-apa Banji? Ustaz nak tambah Ustaz? Apa-apa? Cikgu silakan. Mam kita Ustaz nak tambah apa-apa? Jadi okay, sekadar ini kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.